Baik, Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada episod, kita sambung daripada yang lepas, masih di episod yang ke-9. Episod yang ke-9 berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. So Alhamdulillah pada minggu lepas kita telah ceritakan apakah kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ini berkenaan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kita dah tengok kenapa Nabi Musa pergi berjumpa dengan Nabi Khidir, apakah yang terjadi sepanjang perjalanan. Yang kita belum tahu, yang kita belum belajar lagi adalah apakah sebab-sebab Nabi Khidir lakukan segala perbuatan tersebut. Baik. Jadi ayat yang hari ini kita habiskan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa insya-Allah pada daripada ayat 78 hingga 82. Baik, saya bacakan ayatnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. So ayat yang 78 ini berkenaan dengan apa? Jom kita tengok dalam buku, kita baca sedikit page 127. Setelah 3 kali memberi peluang kepada Nabi Musa tanpa berakhir dan mencadangkan agar Nabi Musa berpisah daripadanya. Namun sebelum berpisah, Khidir memberitahu tentang makna di sebalik setiap tindakan yang dilakukan olehnya yang menyebabkan Nabi Musa tidak dapat bersabar terhadapnya. Jadi terdapat 3 tindakan Khidir sepanjang perjalanannya bersama Nabi Musa. Okey, baik, jom kita tengok. Kita zoom in ayatnya. Yang pertama, qala, berkata. Siapa yang berkata dekat sini? Nabi Khidir alaihi salam berkata, hadza, inilah firaqu, perpisahan, baini wa bainik, di antara aku dan kamu. So maknanya dah diberitahu kepada Nabi Musa, jangan tanya, diam sahaja dan ikut dan lihat. Itu syarat dia, betul tak? Tetapi masih kali ketiga masih lagi nak beri pendapat, masih lagi nak bertanya. Lalu Nabi Khidir katakan kepada Nabi Musa, okey dah, enough is enough. Kan? Dah, kat sinilah kita berpisah. Sebab apa berpisah? Sebab apa? Sebab Nabi Musa masih tidak sabar. Sambungannya apa? Tapi sebelum berpisah, Nabi Khidir cakap apa? Sa'unabbi'uka bita'wili. Akan aku kabarkan kepadamu bita'wili, mengenai segala kejadian yang terjadi. Itulah malam tastati alaihi sabran, yang kau tak sabar tu. Yang kau tidak mampu untuk bersabar. Kerana apa? Setiap kejadian demi kejadian, Nabi Musa AS masih ingin bertanya, masih ingin memberi pendapat dan sebagainya. Okey, jadi ada berapa peristiwa di sini? Ada 3 peristiwa di sini. Yang pertama adalah kapal yang dirosakkan. Yang kedua adalah anak lelaki yang telah dibunuh. Dan yang ketiga adalah membina dinding yang hampir-hampir nak runtuh. Menariknya dekat sini, para mufassir ada yang meriwayatkan bahawasanya kalau kita lihat pada minggu lepas, yang mana macam mana Allah nak jumpakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni adalah pertembungan antara 2 laut, betul? Dekat mana ikan tu hilang, dekat situlah tempat jalan kau kena cari Nabi Khidir alaihi salam. Jadi pertemuan antara 2 laut. Jadi maknanya dekat sini mereka berpisah. Okey, ada mufassir yang meriwayatkan adalah pertemuan 2 laut. 2 laut ini laut secara fizikal, yang memang ada lautnya pertemuan itu. Juga para mufassir mentafsirkan 2 laut ini juga boleh dirujuk, satu laut berkenaan dengan Nabi Musa, satu laut berkenaan dengan Nabi Khidir. Laut apa? Bukan lautan air, tapi lautan ilmu. Kalau kita lihat Nabi Musa ini bukan kaleng-kaleng kan, bukan calang-calang. Nabi Musa ini adalah seorang Nabi yang sangat hebat, di antara Nabi Ulul Azmi, di antara Nabi yang mana Allah berkata dengannya di dunia.
maknanya dia seorang yang sangat berilmu dan sebagainya. Maknanya Nabi Musa ini di dadanya penuh dengan lautan ilmu yang berkaitan dengan syariat kehidupan pada ketika itu, yang mana Allah datangkan kepadanya. Dan juga itu pun belum menjadikan Nabi Musa sebagai seorang yang alim, kerana apabila dia ditanya oleh kaumnya siapakah orang yang paling alim, Nabi Musa cakap apa? Aku. Tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur apa, itu adalah ilmu yang aku bagi tahu siapa yang paling alim. Maka Allah perintahkan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dan Nabi Khidir alaihi salam ni pula adalah seorang lagi individu yang mana di dadanya penuh dengan ilmu juga, ilmu yang mana tak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Dinamakan sebagai ilmu laduni. Siapa tahu ilmu laduni tu apa? Agak-agaklah apa ilmu yang Nabi Khidir ada? Dah belajar dah nasi. Apa ilmu yang Nabi Khidir ada? Can see the future kan? Can know the future kan? So maknanya tahu apa yang akan terjadi pada masa yang hadapan. Pada masa yang hadapan. Jadi ini adalah ilmu yang secara direct Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi maknanya dalam kisah ini, kisah di mana pertemuan di antara dua individu yang sangat hebat, tetapi pertemuan mereka itu tidak bertahan begitu lama sangat. Ada riwayat juga dikatakan Nabi Musa ni bila bertanya pun bukanlah bertanya secara marah ke, bertanya secara tidak ada adab, tidak. Beliau seorang Nabi kan, bila ditanya itu pun penuh dengan kesopanan, penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab dan sebagainya. Tetapi tetap juga diminta berpisah oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kita kalau ada anak murid ke, ada anak ke, ada anak saudara ke, marah, kalau orang cakap baik-baik kita reda tak? Reda kau, okeylah tak apa, lain kali jangan buat lagi kan. Dia punya lain kali jangan buat lagi, peluang ada 3 je. Terus berpisah, dah tak ada, no more chance for you. Okay, sampai bila saya baca buku ni kan, ada di mana kalau kita lihat page 129, 130, itu adalah hadis 131, panjang hadis tu. Ini adalah hadis di mana Nabi menceritakan berkenaan dengan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini secara lengkap. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Kita tengok dekat yang paling terakhir sekali tu. Apa Nabi cakap? Nabi cakap, aku sangat berharap Musa saat itu dapat bersabar hingga Allah menceritakan kepada kita tentang khabar kedua-duanya. Tentang khabar siapa nanti kita tengok. Tapi nak ceritakan dekat sini, Nabi Muhammad sendiri pun berharap supaya kalaulah Nabi Musa ni ada sedikit kesabaran lagi, maka lagi panjang ceritanya kan, lagi banyak pengajaran yang boleh kita perolehi. Tetapi itu adalah qadarullah, memang Allah dah tetapkan sebegitu sahaja perjalanan mereka. Okey, jom kita sambung. Okey, jadi maknanya dekat sini inilah jawapan-jawapan kepada segala peristiwa yang telah berlaku. Apa Nabi Khidir cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Apa jadi ni peristiwa yang pertama, peristiwa dekat perahu ni. Ammas safina, adapun berkenaan dengan perahu tersebut, fakanat limasakin, ianya sebenarnya adalah milik orang-orang yang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja dekat laut lah, yang bekerja dekat laut. So maknanya perahu itu sebenarnya adalah milik orang-orang miskin yang bekerja dekat laut tu. Bila lagilah kenapa kau dibocorkan kan? Lah milik orang miskin dibocorkan pula. Tetapi apa dia? Nabi Khidir cakap fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ni nak rosakkanlah kapal-kapal tersebut. Kenapa kena rosakkan kapal? Dahlah rosakkan kapal satu perbuatan yang salah, milik orang miskin lagi, perbuatan penganiayaan pula. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa dan mungkin kita kalau ada pada ketika itu pun adalah wa kana wara'ahum malikun. Di belakang mereka tu nanti, kira pada masa ini kalau Nabi Musa dah nampak, tak jadi cerita lah kan. Maknanya tak nampak, laut besar kan.
Ustaz, tapi tak ada nampak bayang-bayang pirate ke, tak ada nampak apa-apa pun. Tetapi Nabi Khidir cakap di belakang ni nantilah ada seorang malik, ada seorang raja. Apa raja ni nak buat? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Mereka akan mengambil, mereka akan mengambil kulla, semua ni, kesemua safina, perahu-perahu yang elok ni secara ghasba, secara paksa. Maknanya mereka ni, kalau perahu mereka ini dalam keadaan yang elok, semua perahu-perahu itu akan dirampas. Dengan tujuan itu, Nabi Khidir alaihi salam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rosakkan kapal-kapal tersebut. Jadi supaya apa? Jadi maknanya nanti raja tak ambil lah, sebab dah cacat kan, dah rosak sedikit, mungkin dah tak perfect dan sebagainya. Jadi raja pun dah tak pandang. Maka oleh itu yang si miskin, orang-orang miskin tadi masih boleh mencari sumber pendapatan mereka melalui perahu tersebut. So bayangkan kalau perahu pun diambil. Dia macam itulah, kalau rumah kita diambil, dengan rumah kita ada rosak sikit sana sikit, mana yang lebih baik? Rosak sikit-sikit lah. Paling tidak tak ada duit bulan ni, bulan depan boleh perbaiki. Tapi kalau rumah dah dirampas, hari tu juga nak tidur mana? Betul tak? So maknanya ia adalah satu orang kata diselamatkan oleh mereka ini, telah diselamatkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Jadi misi Nabi Khidir di dalam peristiwa ini adalah apa? Untuk menyelamatkan orang miskin dari kehilangan perahu-perahu mereka. Kerana apa? Perahu-perahu mereka ini menjadi sumber rezeki mereka. Dengan perahu mereka inilah mereka keluar untuk mencari makan pada hari tersebut. Kalau orang miskin ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kalau dia betul. Kan? Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ada satu pengajaran juga, bukanlah yang dikatakan miskin itu tidak mempunyai harta langsung. Kadang-kadang kalau contoh, sebab mungkin pada ketika ini, pada zaman ini, ada perahu itu basic. Tetapi kalau setiap hari kena keluar untuk nak makan pagi kena cari, nak kena makan malam nak kena cari, kalau keluar hanya mampu untuk mendapatkan rezeki pada hari tersebut, itu dikategorikan sebagai miskin. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pendapatan yang berlebihan untuk menampung kehidupannya pada hari esok atau lusa ataupun bulan depan dan sebagainya. Jadi dalam konteks hari ini, jangan sangkakan nampak alah kata miskin tapi pakai iPhone. Benda tu dah tak relevan dah sebenarnya. Okey, sebab mungkin nampak iPhone tapi kita tak tahu iPhone tu fake ke original. Betul tak? Mungkin orang bagi, mungkin orang hadiahkan. Maknanya kita tak boleh nak, orang kata tak boleh nak judge seseorang tu miskin dengan harta yang kita nampak dia ada. Okey, kategori miskin itu maksudnya apa? Contoh, kalau dekat Singapura satu hari kita perlukan berapa dolar? $10 cukup. $10 $10 cukup tak? $10 agak susah lah. Tapi boleh tak? Boleh lah. So macam itu maknanya orang miskin ni dalam satu hari tu dia ada $10. Miskin ni kira macam $10 mungkin tak lah, mungkin $15. Mungkin $15, dia ada $15 je, dia jatuh kepada kategori miskin. Tapi kalau ada bawah $15, contoh dia ada $10, $8, $9, boleh jatuh kategori fakir. Sebab fakir ini di mana dia jatuh bawah daripada keperluan harian. Miskin ngam-ngam. Kalau ada pendapatan lebih sikit, kalau dalam wallet sekarang ada $50, tak miskin lah. Kalau tak ada dalam wallet, mungkin ada dalam bank pun tak miskin lah. Jadi insyaAllah lah. Okay? So maknanya jangan kita menghakimi orang lain. Sebab dalam ayat ini tersebut dikatakan pemilik perahu tersebut adalah di kalangan orang-orang miskin. Awak ada perahu, saya pun tak ada perahu. Kalau kita ada perahu dekat Singapura ni, kategori bukan miskin, kita ada kaya. Betul tak? Sebab apa? Nak ada perahu, nak ada ship ke boat ke dekat Singapura ni adalah satu orang kata luxury.
So maknanya dah dijatuh kategori kaya lah kalau kita ada perahu. Tapi kalau pada ketika ini yang ada perahu itu orang-orang miskin dah ada perahu. Tapi mereka ini cukup-cukup makan orang kata. Okay, jadi bukan bermakna orang miskin itu tidak boleh ada harta. Itu nak kena faham konsep tu. Okay? Baik, kita tengok seterusnya. Faham berkenaan dengan perahu, maknanya misi Nabi Khidir adalah untuk selamatkan perahu-perahu mereka ini daripada dirampas secara paksa. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abuhu mu'minin fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Apa jadi yang kedua ini? Disambung lagi. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Ini adalah peristiwa kedua yang terjadi, agak ekstrim sedikit daripada yang pertama kerana melibatkan pembunuhan. وَأَمَّا الْغُلَامُ, adapun berkenaan dengan budak tersebut, budak yang telah dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa jadi dengan budak tersebut? Fakana abawahu mukminin. Apa dia? Adapun kedua orang tuanya, abawahu, kedua orang tuanya itu adalah siapa? Mukminin, di kalangan orang-orang yang beriman. Dah tu kenapa kau bunuh budak tu? Kan? Disambung, fakhashina, kami khawatir ayyurhiqahuma. Budak tersebut ini apabila dia dewasa kelak akan yurhiqahuma, mendorong kedua ibu bapanya untuk lakukan dua perkara ini. Yang pertama, tughyanan, iaitu perbuatan zalim, wa kufran, dan perbuatan kufur. Maknanya Allah berikan Nabi Khidir wahyu untuk bunuh budak tersebut kerana apa? Apabila budak ini dewasa kelak akan menjadi seorang yang kufur, seorang yang zalim, seorang yang sesat, yang mana akan mengheret kedua orang tuanya sekali. So bayangkan contoh orang tuanya ini adalah orang-orang yang sangat beriman. Mereka ini di kalangan para mukminin, para mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah spend berapa? Kalau tunggu budak tu besar mungkin agaknya 50 tahun lah. Mereka dah spend 50 years. Tapi ni zaman Nabi Musa tak tahulah wallahu taala. Mereka dah spend, contohlah kalau pada keadaan sekarang ni kan, dah spend 50 years beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anak tu besar, tiba-tiba diheret sekali kedua orang tuanya daripada tidak beriman ataupun berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sia-sia kehidupannya sebelum ini, betul tak? Kerana apa? Kita dah belajar pada ayat-ayat surah Kahfi yang lain. Anak dan harta merupakan ujian terbesar bagi para ibu bapa sekalian. Kerana sangat sayangkan anak, kita boleh jauh daripada agama kita. Kerana sayangkan anak, kita pertaruhkan agama kita, kita pertaruhkan keimanan kita. Berapa ramai para ibu bapa di luar sana kerana sayangkan anak, tak berani nak tegur anak apabila anak melakukan kesalahan. Alah, sikit je, nanti dah tua tahulah berubah. Kalau sempat tua, tak sempat tua, dengan kita sendiri diheret. Okay? So maknanya dekat sini, setiap daripada kita bila dilahirkan dekat dunia, kita dah ada takdir kita, betul? Kita dah ada takdir kita. Dan Allah dah tahu dah tertulis dah apa akan jadi pada kehidupan kita. Jadi pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi Khidir, budak ini akan bila dah besar jadi sebegini. Jadi untuk selamatkan ibu bapa mereka ni, kerana mereka begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara mata kasar kita nampak sebagai itu adalah satu ujian yang sangat berat. Betul tak? Ujian anak dibunuh. Mana ada ibu bapa yang boleh terima? Betul tak? Anak dibunuh, kalau anak tak dibunuh, kalau anak meninggal di usia yang kecil pun kita rasa apa? Rasa sedih, rasa kecewa, mungkin makan bulan, mungkin makan tahun, mungkin takkan hilang pun rasa kesedihan tu. Lagi-lagi kalau anak itu dibunuh dan sebagainya.
Tetapi kerana Allah begitu sayangkan dua insan ini, ibu bapa kepada budak tersebut, maka Allah tarik anak itu daripada menghancurkan mereka. Fa'aradna, dan kami berharap ayyubadilahuma rabbuhuma, akan digantikan kepada mereka. Maksudnya Nabi Khidir ini berharap apabila dia telah bunuh budak tersebut di atas sebab-sebab tertentu itu, maka Allah akan gantikan kepada kedua orang tua itu. Gantikan apa? Anak khairan minhu zakatan, yang lebih baik dari sudut kebersihan jiwa. Maksudnya anak yang baik dari, sebab dalam nak kena baiklah baru dia keluar dekat permukaan diri kita kan, barulah keluar. Kalau dalam baik, luar pasti baik. Jadi Nabi Khidir berdoa supaya Allah gantikan mereka ini dengan anak yang lebih baik dari sudut dalaman, wa aqraba ruhman, yang lebih mesra, yang lebih menjaga welfare kedua ibu bapa, yang lebih berkasih sayang. Tak semua anak yang lovey-dovey kan dekat parents. Betul lah, kita cakap I love you, geli kan? Tak semua anak yang beruntung lah kalau dapat anak yang suka sikit-sikit I love you me, sikit-sikit tulis surat cinta. Saya ada kawan saya, anak dia sekarang dah set 1 dah, ada je surat cinta dia tulis kat bapa dia. Tapi nak dapat benda tu sekarang bukan senang kan? Tak semua. Maknanya nak dapat anak yang begitu berkasih sayang terhadap ibu bapa, tidak semua yang ada peluang tersebut. Tetapi anak berbeza-beza lah. Kalau orang kata love language ada banyak. Tak semua yang dari sudut kata-kata, ada dari sudut action dan sebagainya. Okay? Jadi itu doa Nabi Khidir buat ibu bapa tersebut. Jadi dekat sini kalau kita lihat, apakah misi Nabi Khidir dalam pembunuhan budak tersebut adalah untuk selamatkan orang tuanya itu daripada kekufuran dan kezaliman. Sebab apa, inilah orang kata percaya kepada qada dan qadar. Kerana apa sahaja musibah yang terjadi kepada diri kita ini, kita tidak tahu apakah hikmah di sebaliknya. Nak kena tunggu, nak kena tengok. Macam ni kan, adakah mak bapaknya akan tahu yang sebenarnya anaknya itu membesar akan menjadi seorang yang zalim? Seandainya lah mak bapaknya tahu, orang datang dekat kita, kau tahu tak anak kau nanti besar, dia akan derhaka pada kau. Awak rasa kita nak bunuh ke budak tu? Taklah, kita masih ada lagi pengharapan yang tak, insyaAllah tak, aku akan cuba sedaya upaya untuk didik. Maknanya sebab apa? Kita pada pandangan mata kita yang kasar ini, kita ada lagi, letaklah ada lagi 10 tahun untuk mendidik budak tersebut. Betul lah, atas didikan yang betul, budak tersebut akan ada perwatakan yang baik. Tetapi yang kita lupa adalah hidayah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Awak didiklah 24 jam satu hari pun, awak didiklah sebaik mana pun, kalau Allah katakan hidayah bukan milik anak itu, maka anak itu tidak akan menjadi juga. Sebab itu kadang-kadang kita tengok mak bapaknya Masya Allah begitu alim, tetapi anaknya sangat Masya Allah. Bukan Masya Allah dari sudut nakal tu biasalah, tapi luar daripada kenegaraan, luar daripada kebiasaan. Tapi mak bapak ustaz, percayalah cakap saya, lagi mak bapak ustaz, lagilah anak tu level lain sikit. Awak tanya teacher-teacher dekat kindergarten, kalau mak bapak ustaz habis, anaknya level lain sedikit. Sebab apa? Setiap daripada kita ini ujian berbeza-beza. Okey? Jadi maknanya kadang-kadang kita tak tahu apa, kenapa Allah letakkan musibah. Mungkin kalau kita tengok daripada apa yang jadi kepada kedua ibu bapa tersebut ini, ianya lebih kepada bukan musibah, ianya lebih kepada Allah selamatkan keluarga mereka. Kerana satu, bila anak itu dibunuh di saat jiwanya masih bersih, maka ke mana pergi anak itu? Syurga. Bayangkan kalau dia besar kelak, dia betul-betul jadi seorang kafir, mana pergi dia? Neraka. Maka tidak akan terhimpun mereka di syurga Allah.
dan ibu bapanya ini di kalangan para mukminin. Allah dah katakan mereka ini di kalangan para mukminin, insya-Allah lah mereka juga akan mati dalam kalangan para mukminin dan mereka akan masuk syurga Allah dan disatukan dengan anak yang telah pergi tersebut. Tetapi kalau dibiarkan anak itu membesar dan berlaku zalim dan kufur terhadap Allah, maka adakah mereka akan bersatu di syurga Allah? Tidak. Padahal syurga Allah itu adalah hakiki, adalah yang selama-lamanya. Dunia ini hanyalah sementara sahaja. Lagi berapa lama lah kita boleh hidup dengan anak kita? Lagi berapa lama lah kita boleh hidup dengan mak bapak kita kalau masih ada? Tak lama kan? Tak lama. Tetapi dekat syurga kita boleh hidup dengan mereka selama-lamanya. Okey, jadi dekat sini bukan bermakna kita dah boleh jumpa temu umur, lepas ni tengok anak saya besar jadi apa, lepas tu kita boleh bunuh. Tidak. Tak ada. Inilah dikatakan ilmu laduni, ilmu yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam, yang mana Allah wahyukan kepadanya. Kalau tiba-tiba saya kata awak, saya nampak esok pasti awak kalau keluar awak jatuh, jadi duduk rumah diam-diam. Membohong namanya. Okey, tak ada maknanya. Okey, so maknanya ini bukan kata Nabi Khidir ni boleh nampak masa depan, tidak, tapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang akan jadi kepada budak tersebut. Okey, faham? Ada maknanya bukan sahaja dia bunuh, tapi dia berdoa kepada Allah juga. Jadi itulah misi Nabi Khidir alaihi salam dalam peristiwa yang kedua. Kita tengok peristiwa yang terakhir. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Sadaqallahu azim. Apa jadi peristiwa yang terakhir ini adalah berkenaan dengan di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk kepada satu badar yang mana mereka minta dijamukan, tetapi mereka di-reject dan tidak orang kata dilayan sebagai tetamu. Okey, jadi dekat situ yang mana Nabi bila dah di-reject tak apa, mereka tetap ada di kawasan tersebut. Lalu Nabi Khidir ternampak satu tembok yang macam nak roboh, yang macam dah sengit nak roboh. Lalu apa Nabi Khidir buat? Nabi Khidir bangunkan, kukuhkan kembali dinding tersebut, tembok tersebut. Lalu dikatakan oleh Nabi Musa terhadap Nabi Khidir, Dahlah kita datang penat-penat, tak ada makan, tak makan pun tak nak layan dan sebagainya. Lalu sebab mereka tak ada, orang tu tak ada duit lah kan nak beli makan time tu. Lalu dia katakan apa? Kalau kau nak, sebenarnya kita boleh dapat upah buat benda ni, kan? Terus Nabi Khidir dah di sinilah masanya kita berpisah. Okey, so maknanya tapi salah tak Nabi Musa cakap tu, tak kan? Yelah, kita masuk, kita minta dijamu, tak dijamu, lepas tu kita tolong orang-orang tersebut lah tu kan? Jadi Nabi Khidir jawab, wa ammal jidaru, adapun berkenaan dengan tembok tersebut, li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Li ghulamaini, sebenarnya itu adalah bilik dua budak ini. Dua budak tersebut, yang mana dua budak tersebut itu merupakan yatimaini. Mereka ini merupakan anak yatim. Mereka merupakan anak yatim yang ada di fil Madinah ini. Bukan dekat Madinah, yang ada di bandar tersebut. Madinah ini maksudnya bandar. Okay, semuanya dekat bandar yang orang masuk ini, dinding yang Nabi Khidir bangunkan itu sebenarnya itu adalah milik anak yatim tersebut. Yang mana wa kana tahtahu, kira dinding bawah dia tu ada apa? Kanzul lahuma. Ada sokong harta terpendam ke, harta karun ke, harta peninggalan, yang mana harta peninggalan itu milik mereka berdua.
Jadi apa sebenarnya yang Nabi Khidir lakukan? Nabi Khidir nak protect harta tersebut untuk kegunaan anak yatim itu pada masa hadapan. Wakana, sekali lagi, wakana abuhuma solihan. Wakana abuhuma solihan. Kerana apa? Kedua orang tua mereka ini orang-orang yang soleh. Dua kisah dalam cerita yang sama ini Allah tekankan macam mana Allah jaga kita apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak didik anak awak sebaiknya, tetapi kalau awak ini utamakan Allah daripada anak, kan? Utamakan Allah daripada anak, maka Allah akan pelihara anak tersebut. Maknanya kita serahkan urusan kita. Kita tengok dah dua dah ni. Yang pertama, yang tadi sebelum ni, walaupun nampak seperti musibah yang sangat besar, tetapi natijahnya itu, outcome-nya itu begitu besar. Dua orang yang beriman, ibu bapa yang beriman, dibunuh anaknya, musibah. Tetapi kerana musibah tersebut, maka mereka boleh bersatu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang ini pula, dua ibu bapa yang soleh, yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak lakukan kebaikan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pergi meninggalkan dunia pada awal usia, tidak berkesempatan untuk membesarkan anak. Tetapi siapa jaga anak tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan Nabi Allah datangkan Nabi Khidir AS untuk membina kembali tembok. Kerana apa? Kerana kalaulah harta tersebut diorang dapat tahu sekarang, dikeluarkan, maka berapa ramai orang kampung tersebut akan mengambil harta mereka dengan alasan mereka di bawah umur lagi. Betul tak? Konon-konon nak suka menjaga harta. Berapa banyak sekarang dalam dunia sekarang ini yang mana diperintahkan ataupun diamanahkan kepada orang selain ibu bapa yang untuk menjaga harta anak-anak yatim ini, tapi dimakan harta anak yatim itu. Makan harta anak yatim ini adalah merupakan dosa yang besar sekali. Ketika Allah menjaga, Allah melihara, walaupun kita dah tak ada dekat dunia, tapi kerana kita ini dahulunya, kehidupan kita dahulunya, kita merupakan seorang yang soleh, seorang yang beriman, maka lepas ketiadaan kita pun Allah jaga. Allah jaga. Okey? Fa'arada rabbuka, maka Tuhan kamu ni berkehendak, ni Allah yang nak ni, Allah yang nak. Ayyabalugha ashuddahuma, supaya kedua-dua anak yatim ini membesar, mencapai dewasa. Kedua ini dah capai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka mampu untuk keluarkan sendiri harta-harta mereka itu. Sebenarnya bila mereka dah dewasa, mereka dah ada kekuatan untuk fight for themselves, kan? Mereka dah boleh berjuang untuk diri sendiri. Dan ini semua rahmatan min rabbik, adalah rahmah Allah yang besar untuk mereka. Boleh je kalau Allah nak biarkan dinding itu runtuh dan sebagainya, lalu harta peninggalan itu menjadi milik bandar tersebut boleh membangun dan sebagainya. Tapi tidak, Allah menjaga harta peninggalan orang-orang yang soleh ini untuk kelangsungan hidup bagi kedua anaknya. Okey, jadi apakah misi di dalam peristiwa ini adalah memelihara harta anak yatim tersebut untuk kegunaan mereka di masa hadapan. Jadi nampak seperti macam Nabi Khidir ni buat perbuatan sia-sia, menolong orang yang tidak menolong mereka. Tetapi sebenarnya di bandar itu tergolong dari pelbagai masyarakat, pelbagai jenis manusia. Dan kebetulan tembok itu adalah milik mereka yang tidak bersalah, kan? Mereka yang tak ada kena-mengena pun dengan orang yang tidak mahu melayan mereka itu. Malah itu adalah kepunyaan anak yatim. Dan seperti mana yang kita tahu, apabila kita melayan anak yatim dengan sebaik-baiknya, ada pahala besar yang menanti kita. Okey, jadi ini adalah ketiga-tiga peristiwa yang berlaku kepada mereka.
Lalu disambungkan dalam ayat yang sama, apa nama kita cakap? Wa ma fa'altuhu an amri. Dan ingatlah, ketahuilah, aku tidak melakukan ini semua menurut fikiranku sendiri. Ditegaskan lagi kepada Nabi Musa, aku buat ni semua bukan sebab aku nak buat. Nabi Allah kan, apa yang Nabi lakukan merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan lagi kepada Nabi Musa, aku buat ni semua bukan sebab aku nak buat, tapi sebab Allah perintahkan. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabran. Demikianlah penjelasan berkenaan dengan peristiwa tersebut malam tasdik yang engkau tidak mampu, yang engkau tidak mampu alaihi sabran, untuk bersabar. Semua itulah peristiwa-peristiwa dia tu. Aku dah ceritakan dah. Itu je penjelasan dia. Itu yang Nabi cakap tadi. Kalaulah Nabi Musa bersabar, mungkin kita akan tahu apa jadi kepada keduanya. Kan? Tapi memang sebenarnya itu je pengajaran yang Allah nak tunjukkan, nak berikan kepada Nabi Musa. Memang sebelum Nabi Musa pergi lagi, Allah dah takdirkan yang Nabi Musa tidak boleh bersabar kerana sifat berjuang Nabi Musa itu tak boleh nampak kemungkaran. Maka walaupun dia tahu Nabi Khidir itu Nabi Allah, kalau dia lakukan pasti atas perintah Allah, tapi kerana sifat yang nak apa orang kata, nak protek, sifat nak memelihara, sifat nak menghalang perbuatan mungkar itu, maka diutarakan soalan-soalan tersebut, diutarakan pendapatnya. Okey. Jadi kalau kita lihat macam mana jadi, kalau saya tak tahu lah, bila kita baca surah Kahfi ni setiap minggu demi minggu, bila buat research, bila baca berkenaan surah Kahfi ini sangat relatable dengan kehidupan kita pada masa kini. Kalau kita lihat macam mana, so kita dah belajar kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. So macam mana kita nak relate dengan kehidupan kita pada masa kini? Jadi pengajaran daripada 3 kisah tersebut ini, yang pertama, peristiwa perahu itu berkenaan dengan penjagaan ekonomi. Berapa ramai sekarang pada ketika ini yang suka jatuhkan sesama sendiri. Betul tak? Even yang sedihnya, Islam sesama Islam buka bisnes sebelah-sebelah, tak lama hantar barang. Menjatuhkan sumber pendapatan orang lain. Kalau kita lihat dekat sini, apa yang Nabi Khidir lakukan adalah menjaga ekonomi, menyelamatkan sumber pendapatan orang lain. Sepatutnya sebagai orang Islam, itu yang kita kena lakukan. Selamatkan ataupun menyokong ataupun mendoakan, bukan menjatuhkan. Ini tidak. Asal orang Melayu berjaya sikit je, mulalah keluar kejap lagi cerita-cerita bukan-bukan. Sebab apa? Dengki. Kan? Sifat dengki ini adalah sifat yang bila dah ada, dia bukan makin sikit, makin membiak. Na'udzubillah min zalik. So tu bila dah ada sikit, cepat-cepat istighfar. Mungkin kita tak adalah, kita ni bukan mana ada manusia sempurna melainkan Nabi Muhammad, betul tak? So maknanya kita mungkin kadang-kadang terdengki, tak suka, dan sebagainya. Tak mengapa. Yang sekali itulah, cepat-cepat istighfar supaya Allah lenyapkan hati. Cepat-cepat istighfar supaya Allah lenyapkan segala sifat yang tak baik dalam hati kita. Kedua, terus doakan orang tersebut. Kerana manalah tahu, mungkinlah, ya Allah, istighfar, astagfirullahalazim, tak apa ya Allah, aku doakan semoga dia lebih berjaya. Mungkin doa kita tak berapa ikhlas ketika itu. Yelah, baru rasa dengki, tutup doa tiba ikhlas. Kan? Tetapi kalau kita selalu cakap, benda itu akan menjadi rutin, kan? Apabila dia menjadi rutin, lama-lama kita akan hilang rasa dengki tersebut. Contoh, ya Allah, tak apalah, aku doakan semoga dia lagi berjaya daripada aku sebelum ni. Contohlah, mungkin dia seorang yang kita sama-sama membangun, sama-sama buka rezeki sama-sama. Tiba-tiba dia salang kita punya customer. Maksudnya dia curi customer kita. Tak tahulah macam nak cakap, kan. Tiba-tiba dia lebih, dah lah curi tu perkara yang baik ke salah? Salah. Tiba-tiba dia lagi maju daripada kita. Tak sakit hati.
Sakit hati, sakit. Tapi adakah ianya justify kalau kita nak rosakkan bisnes dia? Tidak. Kalau kita lakukan perkara tersebut, apa beza kita dengan dia? Betul tak? Jadi kita pun tiba-tiba terlintas, ya Allah, aku doakan semoga aku sedar perbuatan tersebut, semoga bisnes kau lingkup. Astagfirullahalazim. Jangan. Sebab setiap doa, ingat sama aminkan malaikat. Bukan setakat aminkan, tapi wa iyyak. Kembali kepada kamu, dengan kita selalu lingkup. Tak nak. Jadi kita cuba istighfar, minta Allah bantu lenyapkan rasa tak baik ni dalam diri kita. Lalu kita doakan, tak apalah, aku doakan semoga bisa kau bertambah maju. Tak payah kelas ni, memang tak payah kelas. Tapi mulut, tak apa, cakap dekat mulut lama-lama akan jatuh dekat hati. Kerana apa? Kerana kita selalu sebut, maka doa dengan harapan ianya akan lenyapkan segala rasa yang tidak baik dalam diri. Okey? Itu penjagaan ekonomi. Jadi ingat, apa sahaja yang kita lakukan, jangan sekali-sekali kita ini menjadi penyebab kepada jatuhnya orang lain. Okey? Yang kedua, peristiwa yang kedua berkenaan dengan anak muda, hubungan kekeluargaan. Jaga keimanan dalam berkasih sayang terhadap keluarga dan berdamai dengan takdir. Saya senang letak juga berdamai dengan takdir tu. Cik macam ni ayat dia tu. Dia macam ayat tu nampak sedap, tapi ya Allah, nak berdamai dengan takdir tu bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi saya rasa peristiwa yang kedua ini memang sangat-sangat memberi kita pengajaran bahawasanya memang Allah itu maha berkuasa dan Allah itu maha mengetahui akan segala-galanya. Tidak ada satu musibah pun yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman tanpa ada ganjarannya. Kalau kita lihat, kalau kita sedang diuji dengan sesuatu pada ketika ini, fikirkan ataupun percaya ataupun berdamailah dengan apa yang telah tertimpa di atas kita ini dengan penuh keyakinan, berharap pada Allah SWT. Apa saja ujian yang kita lalui pada ketika ini akan diberikan ganjaran sebaiknya di sisi Allah SWT. Kerana apa? Kita tak tahu musibah yang kita hadapi pada ketika ini apa hikmahnya. Kenapa Allah turunkan musibah? Kenapa Allah bagi aku ujian seperti ini? Kenapa? Banyaklah kenapa, never ending kenapa. Kan? Tetapi apabila kita terima dengan hati yang terbuka, apabila kita faham yang Allah ini maha mengetahui, kita akan serahkan segala urusan kita kepada Allah. Dalam masa yang sama kita usahalah untuk perbaiki kehidupan kita. Bukan serah segala ni kepada Allah untuk kita pun jalani kehidupan dengan tidak ada orang kata semangat. Tak boleh juga. Makan tak ada, minum tidak. Orang kata makan tak kenyang, minum tak, mandi tak basah. Kita dah tengah ada ujian, kan? Tak boleh lah. Maknanya bila kita serahkan segalanya pada Allah, maknanya kita move on daripada ujian tersebut. Bukan bermakna lupakan, tapi kita move on. Kita tinggalkan, okey, ujian ni Allah dah hilangkan balik daripada aku. Itu urusan Allah. Kita masih hidup tak? Masih hidup. Kehidupan itu pun satu benda nikmat yang patut kita syukuri. Kerana kita masih diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi peluang untuk memohon keampunan, untuk memohon doa daripada Allah supaya kita ini, pengakhiran kita ini berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita berkasih sayang, tak kisahlah dengan suami ke, dengan ibu bapa ke, dengan anak-anak ke, dengan sahabat handai ke, dalam berkasih sayang ini pastikan kita menjaga keimanan kita. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan kita ada tanggungjawab untuk membetulkan apa yang salah tersebut. Lagi-lagi kalau kita ini adalah seorang ibu, ataupun seorang isteri, ataupun seorang sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik adalah mereka yang membawa kita ke jalan Allah, bukan menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan peristiwa dinding roboh. Dekat sini apa dia? Memelihara masyarakat. Kita ini hidup bermasyarakat.
hidup bermasyarakat. Jadi menjaga keperluan orang lain yang tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Kan? Dalam kisah itu anak yatim tidak mampu, mereka kecil lagi, mereka tak mampu untuk jaga diri mereka sendiri. Jadi Allah datangkan Nabi Khidir untuk membantu. Begitu juga dengan kita dalam keadaan sekarang ini. Kita adalah satu masyarakat yang besar. Dalam masyarakat ini ada pelbagai jenis latar belakang dan ada pelbagai jenis kehidupan. Tak payah kita cakap, tak payah cakap sama masyarakat je. Contoh dalam keluarga kita yang besar sendiri. Mungkin ibu bapanya kita tak ngam. Sebab ibu bapa tak ngam dengan anak-anak sekali, aku tak nak pandang. Padahal anak-anaknya tu baik. Ada kan? Mak bapaknya ya Allah, tapi anaknya macam Masya Allah, sangat macam baik, berperibahasa dan sebagainya. Tapi memang kita tak boleh berjumpa dengan mak bapak dia. Confirm gaduh. Ada, mesti ada orang-orang macam ini. Tapi maknanya apa? Jangan kerana ibu bapanya dengan anak-anaknya sekali kita benci, kita anaknya dan sebagainya. Sebab apa? Sebelum kita nak pelihara masyarakat luar, keluarga dalam kena jaga dulu. Pelihara masyarakat luar dalam konteks sekarang, kalau kita tak mampu untuk menolong secara direct, cara yang paling mudah adalah bersedekah. Bersedekah dengan doa dan harapan supaya bantuan kita yang sedikit ini dapat membantu mereka untuk jalani kehidupan mereka sendiri. Kerana sedihnya di Singapura ini masih ramai sebenarnya orang-orang yang miskin ini. Masih ramai orang-orang yang homeless. Masih ramai orang-orang yang perlukan bantuan sebenarnya. Jangan kita kisahkanlah kita bantu ni, kadang-kadang jelas tak orang tak kita kan, kita bantu itu dapat tahu scam dan sebagainya. Tak kisahlah. Sebab apa? Allah tak tanya kau bantu tu kau cek tak duit kau tu pergi mana. Tak, Allah tak tanya. Allah tanya kau bantu ke tidak. Apa kau buat untuk naikkan masyarakat kau? Apa kau buat untuk bantu orang lain? Kita derma. Dah lah. That's it. Pahala dah dapat. Apa jadi dengan duit kita itu bukan urusan kita. Tapi janganlah ada derma 10,000, lepas tu dapat tahu dia tak buat masjid dia. Jangan sambungkan, tak apa aku dah derma, sambung lagi 10,000 bulan depan. Kena check lah, kena sumber apa yang kita kena ada usaha lah untuk pastikan organisasi yang kita dermakan tersebut adalah organisasi yang sah dan sebagainya. Okey, contoh macam sekarang ini kita banyak derma kepada Palestin. Tapi bila kita baca dekat berita, banyak sebenarnya tak boleh masuk lagi ni. So duit kita ni sampai ke tak sampai sebenarnya? Kita doa sahaja semoga sampai. Pelbagai mungkin ada jalan yang tak keluar dekat media. Siapa tahu, betul tak? So kita doa sahaja yang terbaik. Kita dah usaha, kita pergi dekat orang yang betul untuk kita dermakan. Jadi sampai tak sampai, kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak semua yang dipaparkan di media itu adalah benar. Mungkin adalah cara-cara mereka untuk sampaikan, Allah Ta'ala alam. Niat kita ada, kita lakukan niat kita tersebut. Selebihnya kita serahkan urusan itu pada Allah SWT. Baik, jadi apakah konklusi daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini adalah yang pertama sekali, sabar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikut. Bila kata dengar, maksudnya apa? Kena bersabar, kena terima apa yang guru itu nasihatkan ataupun letakkan syarat. Pentingnya dua sikap ini dalam kita menuntut ilmu. Nak tuntut ilmu pun kena sabar sebenarnya. Okey, nak sampai kepada hari ini kita dah mengambil masa selama berapa bulan? Daripada bulan 9 kan? Kan? 9 kan? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dah 7 bulan siapa tak habis lagi surah Kahfi ni. Kan? Sabar. Kerana apa kita nak faham ya, kalau kita tengok ada yang sebulan dah habis dah. Sebab apa dia ceritakan lah. Tak kisah sebab dia ceritakan perkara-perkara yang penting dalam surah Kahfi. So daripada dulu dah tahu dah dalam surah Kahfi ada 4 cerita. So cerita perkara tersebut tak, tapi kita nak belajar ayat-ayat Allah SWT dalam surah Kahfi secara
menyeluruh. Kalau ikut pun tak menyeluruh lagi nih. Menyeluruh lagi nih baru ayat, saya rasa baru ayat 20 hari ni. Kan? So maknanya dalam menuntut ilmu pun kena sabar. Sebab apa? Bila kita faham, bila kita menuntut ilmu ni, apa sahaja yang perjalanan kita terhadap ilmu tersebut, pastinya semua itu diiringi sekali dengan barakah, diiringi sekali dengan ilmu-ilmu yang baru. Okey? Yang kedua, ketinggian ilmu laduni. Ilmu laduni hanya boleh datang daripada seorang yang sangat akrab dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana wahyu ini turun secara langsung. Allah sampaikan secara direct kepada Nabi Khidir perintah-perintahnya untuk lakukan perkara-perkara tersebut. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam kisah Nabi Musa ini. Ada lain yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Okey, jadi maknanya bukan asal orang kata aku tengah belajar ilmu laduni. Tak ada. No such thing. Okey, tak ada maknanya. Okey, sebab ilmu laduni ni hanya boleh datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita tahu yang layak menerima wahyu daripada Allah hanyalah para anbiya, dan tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Jadi tentang mana datang wahyu tersebut? Penipu, tak ada. Okey, tak ada. Yang ketiga, berdamai dengan takdir. Okey, setiap pasti, percayalah setiap yang berlaku pastinya ada hikmah. Jadilah kita, apabila kita ini makin banyak belajar, makin banyak pergi kelas, makin banyak dengar kuliah, marilah sama-sama kita jadi orang beriman yang bijak. Bijak menilai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bijak menilai setiap apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Bijak menilai apa lagi? Bijak menilai, kita tahu apa yang Allah datangkan kepada kita itu semuanya itu ada ganjarannya. Tidak ada yang berlaku, tidak ada satu pun yang berlaku dalam kehidupan kita itu akan berlalu tanpa diberikan ganjaran sekiranya kita bersabar di atas perkara tersebut. Okey? Dan yang terakhir sekali, hiasi diri dengan tawaduk. Sentiasa menunduk ke bumi walau ilmu setinggi langit, kerana ianya akan selamatkan kita daripada sikap takabur. Sikap takabur. Kadang-kadang kita rasa kita dah pandai. Lagi-lagi musim nak masuk Ramadan ni, musim tadarus. Tiap-tiap tahun, dah 10 tahun saya tadarus dekat istighfar. Datang seorang baru nak belajar, baru nak merangkak, join grup tadarus muslimah. Muslimah baca dah a'udzubillahi minasyaitanir, dah laju lah, dah fasih dah laju. Tiba datang orang ni baca Alhamdulillah. Allah, engkau ni tak terbaca, janganlah datang, pergilah belajar dulu. Kita nak khatam tau ni. Yelah, takut tak sempat khatam, betul juga. Kita ni nak khatam mungkin dalam berapa hari kan, kalau ada tadarus mesti baca sama dan sebagainya kan. Tapi orang ni masih merangkak, dah kita pondok kejap. Sebab apa? Sebab rasa dia tak layak untuk join tadarus muslimah. Nauzubillah min zalik. Tak boleh lah. Kita sebagai orang yang terpelajar, contoh terpelajar ni, nak kena bimbing lah. Bimbing. Kalau ia pun akan mengganggu, kita cakap baik-baik. Betul tak? Tidak perlu untuk menjatuhkan orang ni semangat. Tak pernah datang masjid, first time datang masjid terus kena kecam. Terus tak datang masjid lagi. Adakah kita nak jadi punca orang tak datang masjid lagi ke? Tak nak. Kalau sekalipun ianya akan mengganggu pembelajaran kita, kita boleh cakap baik-baik. Adik, cik rasa lah kan, awak kena belajar lagi ni. Sebab kita nak kata, ataupun mungkin orang lain semua 5-6 page, kasih dia 1 page je lah. Betul tak? Kasih galakan. Bukan bermakna kita ni dah pandai, kita tunjuk hero kan. Jangan. Sebab apa? Mungkin kerana kita ajar dia ini, dia menjadi seorang yang terpelajar. Saya ingat awak kenal Ustaz Farid Ravi tak? Kenal tak? Awak pernah dengar tak kisah dia? Satu kisah dia, siapa yang ajar dia ngaji? Yang ajar dia ngaji ni budak tau. Budak lagi. Budak ni balik ngaji, dia nampak awak belajar, dia tanya budak tu belajar ngaji kat mana. Sebab tak ada orang nak ajar dia ngaji. Sebab waktu tu dia belum Islam lagi. So budak yang mengajar dia ngaji.
Dan awak tengok apa jadi Ustaz Farid, apa jadi dengan Ustaz Farid sekarang. Dia adalah saya punya lecturer waktu saya belajar kat Malaysia. Dia adalah seorang yang bukan dilahirkan Islam, yang perjalanan Islam keislaman dia itu penuh dengan onak duri. Nak belajar pun datang daripada siapa namanya, budak kecil. Nak belajar ngaji, budak kecil yang ajar. Sampai sekarang member dia jadi doktor. Cuba bayangkan, sebab kita tak tahu kan, kita tak tahu apa akan jadi kalau kita hulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Inilah semua surprise-surprise yang akan keluar dekat kitab amalan kita. Jadi wallahu ta'ala alam. Itu sahaja, terlebih masa sedikit dah lah, tak lambat kita habis. Alhamdulillah kita habis sudah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga apa saja yang kita belajar berkenaan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini bukan hanya kita belajar ceritanya ataupun kisahnya sahaja, tetapi semoga kita mengambil pengajaran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.